soalan nombor 5 untuk bab koordinat geometri. Hari tu cikgu tinggalkan soalan ini untuk anda buat sendiri. Okey, tapi tak apa, ni cikgu terangkan bagi mereka yang masih belum faham lagi. Untuk soalan 5A, titik P bergerak supaya jaraknya dari C sentiasa 1 unit. Cari persamaan lokus bagi P. Jadi yang kita tahu bahawa titik P dengan titik C ni, titik C ni adalah 27 dan titik P ni adalah XY yang sentiasa bergerak, sebab itu dia XY. Titik C ni adalah titik pertama, titik P ni adalah titik kedua. Jadi kita gunakan rumus jarak, di mana kalau kita isi, kita akan dapat dalam bracket X tolak 2 kosong 2 tambah Y tolak 7 kosong 2 punca keseluruhan dan sama dengan 1 jarak dia, sebab jarak dari P dengan C. Okey, kita selesaikan, di mana punca pindah sebelah sana jadi kuasa 2, so 1 kuasa 2 jadi 1 juga. Okay. So yang lain tu kita kembangkan sebaik mungkin dan kita permudahkan persamaan sehingga kita dapat jawapan akhir X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4 X tolak 14 Y tambah 52. Untuk soalan B, tentukan titik D jika ABCD ialah sebuah rhombus. Okay, kalau kita bayangkan rhombus adalah seperti ini. Cikgu lukis dalam graf tu juga. Okay, now rhombus semestinya di sisi ni dengan sisi ni sama dengan selari, panjangnya sama, dan juga selari. Sisi ni dengan sisi yang ini, yang panjang ni selari dan panjang dia juga samalah. Okey, jadi kita bayangkan di sini. Okey, D sama dengan XY, tak tahu lagi apa nilai dia. Okey, untuk dapatkan titik D ni, kita tengok satu konsep di mana kalau kita garis berpenjuru dengan A, C dengan B dengan D, titik yang persilangan ni adalah titik tengah. Titik persilangan ni, nampak tak titik persilangan ni? Okey, dia adalah titik tengah bagi kedua-dua garis AC dengan BD. Jadi untuk dapatkan nilai titik tengah ni, kita boleh gunakan formula titik tengah dengan menggunakan titik AC dulu. Gunakan titik AC A dengan C. Okey, isikan dalam punya formula ni, lapangkan titik tengah dia, iaitu negatif 1/2, 9/2, titik tengah lah. Alright, so kalau ikut logiknya, garis BD pun mempunyai titik tengah yang sama. Okey, yang sama. So kita gunakan nilai titik tengah ni dan kita cari titik tengah BD dengan keadaan formula yang sama dengan pengisian dia. Gunakan titik B dan titik D XY, sebab tu ada negatif 2 tambah X bagi 2, 6 tambah Y bagi 2 sama negatif 1/2. Okey, 9/2. Jadi kita bagi tumpuan kepada pengiraan yang sebelah X dan bandingkan yang sebelah X ni. So kita akan dapat negatif 2 tambah X per 2 dan cari nilai X 1. Manakala Y, 6 tambah Y bagi 2 sama dengan 9/2, kita akan dapat Y sama dengan 3. Oleh itu titik D kita 1, 3. Okey, tak ada masalah. Seterusnya, okey, tentukan luas dalam unit kuasa 2 rhombus ABCD. Okey, cari luas. Alright, cari luas ni. Alright, so kita nak cari luas rhombus, kita gunakan satu formula khas, iaitu luas ABCD. Okey, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Lepas tu yang kelima ni kita ulang balik X1, Y1. So kita ada 4 penjuru, segi 4 Jadi apa yang kita lakukan, kita isilah titik A tu titik pertama, titik B ni titik kedua, titik C titik ketiga, titik D ni adalah titik yang keempat. So kalau kita isi pengisiannya seperti inilah. Okey, X1, Y1, negatif 3, 2. X2, Y2, titik B, negatif 2, 6. X3, Y3, titik C, 2, 7. X4, Y4, titik D, 1, 3. Lepas tu kita ulang balik X1, Y1, titik A, negatif 3, 2. So macam mana buat pengiraan ni? Alright, yang mana kita darab bawah tu ada anak panah hijau. Yang mana lepas tu kita ada daraban bawah bawah ke atas. Okey, anak panah merah. So pengiraannya seperti ini. Alright, so luas 1/2 dalam modulus cikgu lupa nak beritahu ini adalah modulus. Okey, setiap formula ni ada modulus. Okey, so yang mana yang hijau daraban bawah ke bawah ni, okey, warna hijau ni lah.
So negatif 3 darab 6, negatif 2 darab 7, 2 darab 3 darab 2. Okey, ni warna hijau, daraban ke bawah. Ini daraban naik, iaitu yang warna anak panah warna merah. 2 darab negatif 2, betul. 6 darab 2, 6 darab 2, 7 darab 1, darab 1, 3 darab negatif 3. Okey, lepas tu kita kira betul-betul. Kalau yang warna hijau tu adalah negatif 24. Okey, yang warna merah tu kita kira dapat 6, negatif 6. 6 lah. Lepas tu kita kena tolak Yang ingat kita kena tolak ni. Sebenarnya yang daraban ke bawah tu, yang warna hijau tu kita darabkan, lepas tu kita tolak dengan daraban yang menaik. So, jadi apa yang kita dapat seterusnya, kita akan dapat 1/2 modulus negatif 30. So, apa maksud modulus ni? Garis panjang ni kita positifkan mana nilai itu negatif. Okay, so 1/2/30. Jadi kita dapat 15 unit kuasa 2 dalam keadaan luas ya. Alright, seterusnya tentukan sama ada titik E48 terletak pada garis lurus AC atau tidak. Okey, macam mana kita nak tahu bahawa titik E ni 48 berada dalam garis AC? Okey, senang, kita cari kecurunan. Cari kecurunan AC dulu. Dan dapat kecurunan AC itu ialah M sama dengan 1. Baik, kalau logiknya, kalau E terletak dalam garis AC, maknanya kalau kita kira kecurunan AE mesti dapat M1 kan? Okey, cuba kita cari kecurunan AE. Okey, kalau AE, kecurunan AE, kita anggap E tu dah ada di sini, alright, berada di dalam garisan ini dengan Y2 tolak Y1, 8 tolak 2, 4 tolak 3, kita gunakan titik A dengan E. Okey, jadi apa kita dapat? Oh, 6/7. Kalau perhatikan kecurunan ini tak sama. Kalau tak sama, bermakna kesimpulannya kita boleh letak kat sini ialah titik E tidak terletak pada garis AC. Sebab kalau titik E dalam garis AC dan kita cari kecurunan AE atau EC, tentu sama kecurunannya. Okey, M sama dengan 1. Tapi yang kes ini dia tak sama, kecurunan dia tak sama. Jadi kesimpulannya kita boleh letakkan bahawa tidak terletak pada garis AC. Titik E itu tidak terletak. Sekian, terima kasih.